Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita sambung tajuk sirah lagi. Tajuk terakhir sirah iaitu tajuk jihad ya. Okay. Baik, ni okay, kita terus tajuk jihad. Okay, yang dua lagi selain okay, terus okay, mungkin surat surat apa sebenarnya ni? Surat apa ya? 158. Okey, Allah SWT. Okey, surat 158. Okey, tajuk jihad ya. Jadi pertama kita tengok pengertian dia. Pengertian jihad bererti seorang Muslim mencurahkan tenaga. Tu dia. Ini nak beza ya. Dia curahkan tenaga dan kekuatan dalam melakukan sesuatu perkara. Ustazah ni tak buka lagi ya. Subhanallah. Sekejap. Tak maaf ya anak-anak syurga. Okey. Nampak Okey, maksudnya jihad ni mencurahkan tenaga dan kekuatan dalam melakukan sesuatu perkara. Seorang Muslim, ingat orang Muslim je ya. Seorang Muslim yang mencurahkan tenaga dan kekuatan dalam melakukan sesuatu perkara. Jihad juga bermaksud pertama, membuang kejahatan dalam diri dengan menolak godaan syaitan. Dan yang keduanya, menentang kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat sekadar yang termampu. Itu dia. Maksudnya jihad ni hanya pada orang Muslim sahaja. Kena ingat tu. Baik, seterusnya dalil jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila ya Rasulullah. Ni hadis Nabi ya. Qila ya Rasulullah. Ayyun nas afdal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Rawahul Bukhari. Apa maksud dia? Dikatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mukmin yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan hartanya. Dengan diri dan hartanya. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, itulah orang yang baik, mukmin yang paling baik. Maksudnya manusia yang paling baik. Manusia paling baik ialah mukmin yang berjihad. Maksudnya apa? Dia berjihad pada jalan Allah dengan diri dan hartanya. Itu paling baik. Okey, itu maksud jihad. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok jihad mempertahankan kesucian Islam. Okey, kaum kafir Quraisy memerangi umat Islam kerana membalas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar demi mempertahankan kesucian agama Islam. Okey. Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum muslimin menuju ke Bukit Uhud untuk berhadapan dengan penentangan bersenjata. Okey, kaum kafir Quraisy. Mereka Allah, kenapa tiba-tiba selalunya mata tak nampak ni? Maka tercetuslah. Maka tercetuslah perang Uhud, yang berlaku pada tahun ketiga. Tiga Hijrah. Itu dia. Maksudnya tadi orang kafir Quraisy memerangi kaum Islam dengan membalas dendam atas kekalahan mereka. Mereka kalah perang Badar.
Okey, masa perang Uhud dia ni pula balas dendam kan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sambungan daripada jihad. Jihad dalam melakukan kebaikan. Okey, itu dia kaum kafir Quraisy berusaha dengan pelbagai cara mengatasi dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, tak apa. Yang ni awak boleh baca sendiri kan? Nak cepat kan? Okey, awak baca sendiri. Okey, so ni kat sini dia kata jihad. Aspek jihad ni, tengok. Aspek jihad ni terbagi ada berapa ni? Ada 3. Okey, ingat jihad terbagi pada 3. Jihad melawan musuh dengan jelas. Jihad melawan godaan syaitan. Jihad melawan hawa nafsu. Ingat, ini baik-baik. Ada 3 jihad ni. Baik, seterusnya. Contoh jihad. Apa yang dikata jihad dengan jiwa? Jihad dengan jiwa ni perang mempertahankan negara. Okey. Baik, yang kedua jihad dengan harta benda. Apa dia? Jihad dengan harta benda ni menyumbang harta benda kepada mereka yang memerlukan. Okey, menaja ekonomi negara dan istiqamah membayar zakat. Ini jihad dengan harta benda. Baik, seterusnya jihad menuntut ilmu. Apa dia jihad menuntut ilmu ni? Belajar dengan tekun. Ni jihad awak lah ni ya. Belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Gini awak jihad lah ni. Awak jihad menuntut ilmu dengan Ustazah Maliza. Okay. Sejam berapa minit ni kan. Jadi awak tetap tak depan Ustazah Maliza dia bersungguh-sungguh ni. Belajar dengan tekun, bersungguh-sungguh. Ilmu yang dipelajari dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Okay, insyaAllah lepas ni boleh cerita dengan kawan apa yang saya ajar. Dan yang keempat ni, jihad melakukan kebaikan. Menggunakan lisan, maksudnya kita gunakan lisan kita, lidah kita, wang ringgit dan tenaga untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Berusaha mencegah kemungkaran. Ni jihad melakukan kebaikan ni. Okay, menggunakan lisan ni maksudnya kita bercakap lah. Kita tegur kawan kita. Itu melakukan kebaikan ni, sama ada kita gunakan dengan kita tegur dengan suara kita dengan tegur, ataupun kita gunakan duit yang kita ada dan kita menggunakan kudrat kita yang kita boleh ajak kawan kita untuk melakukan kebaikan. Okey, baik seterusnya. Okey, jadi ni dia cerita sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kepribadian Nabi Muhammad dalam konsep jihad melalui kisah peperangan. Ni dia. Jadi ni awak boleh baca lah, saya harap boleh baca Okey. Ni. Perang Al-Badrul Kubra. Ni dah je cerita tadi yang kat depan tadi dah cerita tentang peperangan Badar Bagaimana ni memang jihad. Sebab Rasulullah kata peperangan Badar ni lah macam umat Islam ramai terkorban. Jadi bila peperangan Badar ni dia panggil peperangan Badar Al-Kubra. Okay, Rasulullah pun luka parah dalam peperangan ni. Okay, jadi kat situ di sini ni memang nak memang orang Islam berjihad bersungguh-sungguh lah. Sebab Rasulullah kata ini jihad yang paling besar adalah Rasulullah kata jihad hawa nafsu. Jihad hawa nafsu bukannya senang. Contoh kita bulan Ramadan, kita berpuasa. Kita tengok mak kita masak sedap. Oh Akbar, teringin. Tapi kita jihad. Kita tak nak makan. Kita tahu tak kalau kita makan berusaha. Makan dengan sengaja. Kan? Jadi kita jihad. Itu jihad lah tu. Yang berpuasa tu. Lepas tu kita penat. Penat sangat ni. Ya Allah penatnya kan. Penat. Pergi balik sekolah ke penat. Nak solat zuhur. Alah. Tapi kita kena jihad. Kita kena juga solat. Sebab benda tu wajib. Kita kena buat. Itu jihad hawa nafsu. Hawa nafsu ni sebenarnya susah nak kontrol dia berbanding dengan kalau kawan kita pukul ke apa ke kan, marah ke, itu lain. Hawa nafsu ni lah kita kena nak kontrol lebih daripada benda yang lain. Tu dia. Baik. Jadi awak boleh baca yang ni perang Badar Al-Kubra. Okey, boleh baca Baik, seterusnya iktibar daripada konsep jihad. Okey dia. Fakta dan iktibar. Okey, jadi saya baca sikit yang ni. Fakta dia, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh mempertahankan kesucian Islam
dengan jihad jiwa dan harta. Baik, iktibarnya kita hendaklah mempertahankan kemuliaan Islam dengan amalan dan akhlak yang mulia. Okey, itu dia. Lepas tu faktanya, Nabi Muhammad SAW bijak merancang dengan teliti bagi memastikan jihad menentang musuh yang jelas mencapai kejayaan. Baik, iktibarnya menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu. Itu dia. Jadi itu dia menuntut ilmu ni kita kena lakukan dengan bersungguh-sungguh. Baik, seterusnya fakta. Nabi Muhammad SAW sentiasa tenang dan tabah menghadapi cabaran ketika jihad, menyampaikan dakwah dan mempertahankan kesucian agama Islam. Baik, iktibarnya mengamalkan sifat sabar dan tidak berputus asa dalam menyebarkan kebaikan. Okey, faktanya Nabi Muhammad SAW beristiqamah. Istiqamah ni maksudnya konsisten ya, sentiasa melakukan. Okey. Berjihad, melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ni istiqamah. Sentiasa lakukan ni Rasulullah. Okey, berjihad melawan hawa nafsu dan godaan syaitan serta berani mencegah. Dengar ni yang saya sebut tadi kan. Mencegah kemungkaran dan dengan perbuatan, perkataan atau dalam hati. Kena lawan ni benda ni. Okey? Jadi kita kena cegah ni. Cegah kemungkaran dengan perbuatan kita, perkataan atau dalam hati. Jadi kita tak boleh nak tegur kawan kita. Kita tahu kawan kita nanti dia akan marah. Jadi kita doa je lah dalam hati ni. Maksudnya kita cegah. Jangan kita dalam hati kita kata, bagus juga dia buat macam tu. Jangan. Benda yang tak baik, kita tak dapat nak tegur dengan lisan. Kita tegur dalam hati pun, itu selemah-lemah iman. Walaupun selemah-lemah iman, tapi kita tak bersetuju dengan kawan kita kan. Jadi sekurang-kurang kita dalam hati kita, ya Allah, mudah kita doakan untuk dia ke kan. Jadi kita minta, jangan kita terikut macam perangai dia ke. Memang kita tak suka dia buat perangai macam tu. Jadi kita doakan dia. Sebab dalam hati je kita mampu. Sebab bila kalau kita bercakap, nanti lagi teruk benda tu. Jadi tak semua kawan kita sama. Tak semuanya sama. Jadi Ustazah ni dah lama hidup kat dunia ni daripada awak kan. Jadi kita tahu ada kawan kita yang je tak boleh directly tegur. Jadi kita mampu, kita doakan je dia. Sebab kita dah tahu dah kalau kita directly tegur, kita balik kena. Dan kita pula yang kononnya orang yang bersalah. Sedangkan yang bersalahnya dia. Kita ada jenis kawan yang macam ni. Okay, ingat hati-hati anak-anak syurga. Jadi lepas tu kita pula jadi tak puas hati. Tak payahlah macam tu. Tadi dah belajar dah tasamuh. Ini dah belajar jihad. Jadi benda-benda ni kita terus amalkan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Jadi tengok ni. Ni gambar dia jihad. Jihad melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Jadi tengok apa yang dia buat. Okey. Baik, itu saja. Alhamdulillah. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Tak ada. Tak ada. Laju je tak ada. Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita dah dapat dah hari ni